Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini. Throwback bertarikh 13 Mei 2022. Nampaknya, rupa-rupanya, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah untuk bersedia untuk meninggal dunia. Berita dipetik semula daripada New Straits Times bertarikh 13 Mei 2022. Dalam bahasa Inggeris, I was prepared to die, Dr. Mahathir says of recent trip to IJN. Berita penuh. Former Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad today recounted his recent elective medical procedure at the National Heart Institute IJN while sharing some insight into his 97 years of healthy lifestyle. The Langkawi Member of Parliament said prior to his admission to IJN, he often experienced shortness of breath, and it was later found that he was short of red blood cells. Kemudian Tun Mahathir berkata, it was to the point that I couldn't even walk a few yards. My doctor's advice was for me to be admitted, and he discovered that I was short of red blood cells. When that happened, the take-up of oxygen is less, and eventually you become weak and start experiencing shortness of breath. Their solution was very simple. They transfused me with 2 pins of packed red cells, increasing the capacity of my blood to take up oxygen. And almost immediately I was able to breathe well and walk longer distance, but that was the first part of the admission to the hospital, he said during podcast session with Nono Sugar Health Today aired on its Facebook page. Dr. Mahathir was first admitted to IJN on January 7 for the elective procedure and discharged on January 13. However, he was admitted again, later discharged on February 5. During his second trip to IJN, Dr. Mahathir said he was recommended to go for a pacemaker surgical procedure, a small device implant in the chest to control the heartbeat and prevent the heart from beating too slowly. Later, they told me I'm getting old and my heart will get weaker and it may stop, but the doctor said nowadays we have pacemaker. It will stimulate the heart to pump, and so I agreed to have a pacemaker. Unfortunately, during the course of the operation, I was infected with some germs and become weak. I was slightly feverish and not well at all. I thought I was dying, so I said, "These are my last day," and I was prepared to die. But the doctor didn't give up. A panel of doctors looked after me and discussed what to do every day. They come to me and said, "Today we are giving you transfusion of or medicine or injection," and suddenly I found I was recovering. I was able to walk well. So thank you to the doctor. Aside from his unusual stop eating if the food is tasty and eat in a small amount, Dr. Mahathir said he also continues to exercise regularly based on his maximum ability.
Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap ini, anda boleh melayari di New Straits Times bertarikh 13 Mei 2022 bertajuk I Was Prepared to Die. Dr. Mahdi says of recent trip to IJN. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, terbukti Badan Kehakiman dan Perundangan Negara Malaysia berada di tempat yang terbaik sekarang. Ketika Zahid Hamidi dan juga ramai lagi yang lain mempersoalkan Badan Kehakiman Negara, sampai ada yang duk serang Kehakiman Negara, Perdana Menteri pun kena. Tapi terbukti pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bahawa Badan Kehakiman Negara Malaysia seperti yang dikatakan oleh Tengku Razali Hamzah dan juga bekas Ketua Hakim Negara, bahawa sekarang ini negara Malaysia punya Badan Kehakiman dan Perundangan adalah yang paling bebas pernah ada. Dibuktikan pada hari ini dengan keputusan yang menyebelahi Zahid Hamidi. Nasib baiklah Zahid Hamidi menang. Kalau Zahid Hamidi kalah, anda tahu lagi lah apa lagi komen diorang. Tapi syukurlah, sebab ini hikmah dia. Kemenangan, tahniah diucapkan kepada Zahid Hamidi. Dengan kemenangan Zahid Hamidi ini, dengan dilepaskanlah Zahid Hamidi, maka terbuktilah bahawa segala tomahan ramai orang salah. Jadi kali ini Zahid pun betul-betul sedarlah. Zahid pun sedar dan Zahid pun pasti perlu untuk mengakui bahawa Badan Kehakiman Negara Malaysia betul-betul bebas. Badan Kehakiman Negara Malaysia tidak dikontrol oleh mana-mana kuasa politik atau kuasa orang dan sebagainya. Betul tindakan Perdana Menteri apabila beliau tidak campur dalam apa-apapun kes mahkamah, perundangan dan apa sajalah. Apabila hari ini dibuktikan tanpa sebarang campur tangan, tanpa sebarang gangguan, tanpa sembarang apapun yang dilakukan, kalau keadilan muncul, tetap kebenaran akan menang. Hari ini kebenaran, Zahid Hamidi menang. Tahniah. Dan nasihat pula kepada semua penyokong yang tak menyokong Zahid Hamidi. Kamu terimalah kenyataan bahawa Zahid Hamidi menang dengan kebenaran. Saya fikir hakim yang arif lagi bijaksana telah membuat keputusan terbaik. Jadi kamu pun janganlah meroyan pula. Jangan pula kamu ikut teladan orang-orang yang tak puas hati dengan mahkamah. Tenang-tenang saja. Kita patut ucap tahniah kepada Zahid Hamidi. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi kes Zahid Hamidi. Yang ini 40 pertuduhan. Ada satu lagi kes Zahid Hamidi yang masih berjalan sekarang ini. Yang ini lebih besar, 47 pertuduhan, yaitu rasuah, pengupahan wang haram dan sebagainya dengan Yayasan Akal Budi. Yang ini berkaitan dengan dengan itu VLN. Yang satu lagi itu Yayasan Akal Budi.
Yayasan Akal Budi, hakim dia lain, bukan hakim yang ini, tetapi ada satu lagi hakim, yaitu Colin Lawrence Segura. Okey, jadi kita nantikan bersama-sama apa keputusannya pula lepas ini. Harap lepas ini jangan pula marah-marah kalau Zahid kalah. Sudah terbukti bahawa hakim Perundangan Negara Malaysia bebas. Jadi selepas ini kalau kalah, jangan komplain pula, jangan serang hakim pula, jangan kata hakim tak betul pula. Sudah dibuktikan pun. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini.